Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Karim, juzuk yang ke-26, surah yang ke-51, surah Az-Zariyat. Sambungan kita bermula dari ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada terjemahan dan huraian. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Kita balik semula kepada penjelasan kita ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 ini iaitu penerangan tentang, tengok nota di bawah tu 1683, setelah menerangkan sifat-sifat orang yang beriman. Mana dalam CD yang lepas semuanya cerita orang beriman duduk dalam syurga, apakah ciri-ciri sifat dia. Dua sifat yang besar, iaitulah ihsan, dia sangat baik dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ihsan ila nas, dia juga berihsan kepada manusia, pada makhluk. Lalu diterangkan mulai ayat ini dalil-dalil dan bukti yang terdapat pada alam langit dan bumi, dan juga pada diri manusia sendiri, yang menunjukkan kekuasaan, kebesaran, kemurahan dan keesaan Allah Ta'ala yang menciptakannya. Jika semuanya itu diperhati dan dipikirkan oleh golongan yang masih ingkar, tentulah mereka akan beriman. Mereka akan beriman. Tengok ayat dia, ayat 20. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan pada bumi ini tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu mencapai pengetahuan yang yakin. Allah Ta'ala mula dengan mana? Mula dengan jauhlah fil kaun, kita mengembara di alam yang cakrawala, di alam yang besar ini, supaya kita perhatikan apa yang ada di atas muka bumi dan ada yang ada di langit. Untuk apa? Untuk orang yang nak mencari keyakinan
tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Orang tak seyakin, tengok berapa pun. Orang tua-tua kampung kata tengok rimau, tengok gajah, tak jadi apa. Tapi orang yang beriman tengok segala perkara, akan menguatkan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat yang ke-21, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan juga pada diri kamu sendiri, maka mengapa kamu tidak mahu melihat serta memikirkan dalil-dalil dan bukti itu. Tengok dalam diri kita. Dalam diri kita ni, kalau kita tengok sungguh, kan, banyak benda yang kita duk memikir. Allah SWT ni alat sepepak kita, berapa lama hidup pun jarang hak rusak. Tapi zaman kita hari ni banyak rusak sikit. Pasal orang pandai tukar sepepak. Betul tak? Zaman dulu kalau sakit lutut urut-urut jadi. Zaman hari ni sakit lutut kena tukar kepala lutut. Allahu Akbar. Ana bila sebut kepala lutut ni, kita duk memikir ke lutut kita ni lah. Kan? Doktor kata tak boleh dah. Dia punya gris sudah tidak ada. Kalau berjalan tu bergeser di antara tulang dengan tulang. Sakit. Jadi penyakit-penyakit mari ni sebab teknologi lagi tinggi. Dulu mana ada mikir orang tukar-tukar jantung, tak ada. Sekarang ni boleh tukar, kan? Potong kaki, macam-macam penyakit ada. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kita pula kita boleh mikir macam-macam. Pengembaraan manusia adalah diri dia. Hak dia khayal ni tak tahu gapo duduk. Kalau kita buka wayar khayalan manusia ni, pelik-pelik berlaku kan. Tapi gitulah manusia, tak mikir-mikir. Dia duk mikir makan minum, bining, lepas tu dia kira mati habis lah. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit pula terdapat sebab-sebab rezeki kamu. Dia panggil apa? Hujan. Sumber rezeki kita ni mari daripada makanan. Nak jadi makanan mari mana? Mari daripada hujan. Hujan turun naik rumput. Lembu makan keluar susu, kan. Ingat Allah apa ni, kalau kita ingat macam pantun lah, pantun Arab. Allah irham bapak kita ni daripada dulu lagi di depan tu. Dia kata pantun Arab. Iaitulah Arab nak mengulik anak dia. Menarik. Duha ya duha wal Ka'bah banuha wal Zamzam syaribuha. Jadi baca. Kemudian panjang cerita tu, kena mengulik mula anak ni. Kan? Itu dia panggil cara nak mengulik anak. Allahu Akbar. Apa ni? Wa fis sama'i rizqukum, di langit itu ada rezeki kamu. Jadi ulama mengatakan al-matar, sebagaimana di awal surah ini az-zariyat wal jariyat wal hamilat. Jadi angin, awan yang bawa hujan ada belaka. Masya-Allah tabarakallah. Jadi itu semua menunjukkan pada langit, yani ma'ala wartafa'a, hudu ali atas orang panggil langit. Jadi daripada awan itulah Allah Ta'ala letak sumber rezeki yang kita makan. Wa ma tu'adun, dan juga terdapat apa yang telah ditakdirkan oleh Allah dan dijanjikan kepada kamu. Allah Ta'ala janji apa dengan kita? Macam-macam janjikan ya, untuk orang yang baik-baik, untuk orang yang tak baik, untuk apa ni, kesenangan dunia, untuk di akhirat, semua ada belaka. Mau fikir-fikirlah nak mana. Kemudian ayat yang ana tidak hurai panjang dah sini. Kita dah hurai panjang di awal dulu dalam juzuk yang ke-30. Karena juzuk 30 ni antara surah-surah yang awal-awal turun, jadi kita panjangkan di sana penjelasan. Jadi para pelajar boleh tengok balik rakaman. Ayat yang ke-23,
فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Dan demi Tuhan langit dan bumi. Allah Ta'ala bersumpah dengan Tuhan langit, yang Allah Ta'ala janjikan rezeki-rezeki kamu turun daripada langit menjadi sumber dia, dan juga Tuhan pemilik bumi. Bumi hak kamu duduk ni lah, hak kita berpijak di bumi nyata, kata orang. Sesungguhnya apa yang tersebut itu tetap benar. Hak mana Tuhan sebut itu jadi. Ma annakum tantiqun, tidak patut diragu-ragukan, sebagaimana tidak patut diragu-ragukan benarnya kamu dapat berkata-kata. Kita hari ini boleh cakap macam-macam, kan? Boleh cakap, kita boleh royak gua tu, royak gua ni. Habislah kita ayat yang ke-20, 1, 2, 3, 4 ayat ini dia panggil tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla di alam ini. Secara ringkasnya, panjang. Panjang-panjang tengok dalam surah-surah dalam juzuk yang akhir. Baik, sekarang ni kita tukar episod baru pula. Dia panggil, kalau bahasa orang mengaji buku ni, dia panggil chapter baru. Bermula daripada ayat 24. Tengok nota di bawah. Ayat 24, nota 1684. Mulai ayat ini, ayat mana? Ayat 24. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan perihal nabi-nabi yang telah lalu, yang juga telah mendapat pertentangan dari kaum masing-masing. Tetapi akhirnya nabi-nabi itu telah berjaya dan golongan yang engkar telah dibinasakan. Pelajar tulis, ini dalil tarikhi, dalil dari sudut history, dari sudut sejarah. Sejarah tak boleh dilupakan. Sebab itulah kata di para pengkaji sejarah, al-aqilu, tulis, al-aqilu man ista'rada madhihi wa yatatalla'u ila ghadihi. Orang berakal itu orang yang mengenangi, mengulang kaji, mengambil pengajaran daripada sejarah-sejarah yang telah lalu, dan membuat perancangan untuk masa depan. Kita belajar dah binasanya umat dulu dengan sebab derhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Allah turun pelbagai azab ke atas mereka dengan sebab derhaka, ataupun tidak mendapat pertolongan Allah Ta'ala dengan sebab kita tidak menolong agama Allah. Jadi kita kena belajarlah isu-isu macam ni supaya kita mantapkan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla, kan? Baik, mari kita baca, kita tengok kisah Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka bermakna qad ataka, yakni sudahkah sampai kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tetamu Nabi Ibrahim yang dimuliakan. Allah Ta'ala gambarkan di sini tetamu Nabi Ibrahim. Tengok nota di bawah. Tetamu Nabi Ibrahim alaihissalam ialah malaikat-malaikat yang menyamar diri sebagai manusia. Manusia. Malaikat mari dia jadi orang. Malaikat ni dia boleh berupa macam-macam. Pelajar-pelajar kena ingat, malaikat ni dia boleh berupa macam-macam. Maka Allah kata dhaifi Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim hari, mu dengar ke tak cerita? Tetamu dia siapa? Malaikat yang dimuliakan, bal ibadum mukramun. Malaikat dimuliakan itu ataupun Nabi Ibrahim memuliakan tetamu. Disebab tetamu dia. Baik, macam mana cerita? Tengok ni pelajar-pelajar. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما.
qala salamun qaumun munkarun. Tatkala mereka masuk mendapatkannya, lalu memberi salam. Siapa dia? Malaikat mari jumpa Nabi Ibrahim, dia bagi salam. Berkata apa dia? Berkata selamat sejahtera kepadamu. Jadi assalamualaikum. Faqala salamun qaumun munkarun. Ia menjawab, Waalaikumsalam, selamat sejahtera kepada kamu, sambil berkata dalam diri dia. Nabi Ibrahim hidup mikir dalam hati dia, mereka ini orang-orang yang tidak dikenali, mungkarun. Siapa dia ni? Pelik. Mari mana lagu ni orang ni? Itu dia panggil Nabi Ibrahim rasa pelik. Sebab apa? Izdakhalu alaihi, menunjukkan mereka masuk secara mengejut. Zub, assalamualaikum. Masuk. Wa ka'annahu lam yazkur istizanan. Tidak disebut di sini mereka minta izin. Ada penganalisis mengatakan boleh jadi oleh kerana Ibrahim ini seorang pemurah, dia ada satu ruang khas untuk orang masuk tanpa izin. Dia panggil masuk, tetamu-tamu mari masuk, kan? Kerja Nabi Ibrahimnya masak jamu orang. Ni ada orang lagu ni perangai dia. Ya. Allahu Akbar. Di pondok kita ni pun masya-Allah, setiap generasi ada pemurah-pemurah yang bekerja setiap minggu, setiap masa duduk buat jamuan, bagi makan. Kita kata masya-Allah. Semoga Allah Taala merahmati orang yang masih hidup, dan Allah Ta'ala lah beri pahala, ganjaran, keampunan dan maghfirah kepada ahli-ahli kita yang telah meninggal dunia, yang mereka telah meninggalkan kesan-kesan yang baik. Orang duk mikir belakang, mula ni lah arwah ni ada tak? Jadi kita panggil ada. Jadi Nabi Ibrahim ni dia termasuk di kalangan Nabi yang dijadikan contoh. Sebab apa? Sebab dia ni suka jamuan. Orang boleh masuk gitu ya. Allahu Akbar. Itu zaman kita pun ada orang-orang macam ni. Diceritakan Syekh Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, waktu dia jadi rektor Universiti Madinah, rumah dia ni tak ada masa waktu makan kecuali mesti ada orang-orang tetamu makan. Itu diceritakan oleh orang Madinah. Maknanya ada orang-orang macam tu. Kita ni pula tak ada nak jamu tamu ke tak? Kita ni tamu demo sama dia kata. Tapi kita kena usahalah jadi tetamu. Bagi makanan kepada orang itu kena usahakan. Kalau tak larat nak ajak pergi rumah pun tak apa. Lah ni mudah, nasi bungkus ada, kita bungkus ya bagi, kan? Allahu Akbar. Maka Nabi Ibrahim hidup mikir dalam diri dia, qaumun munkarun. Siapa dia ni? Tak kenal. Sebab dia rupa manusia yang tidak dikenali. Ada ulama tafsir kata mereka 3 malaikat besar. Jibril, Israfil, Mikail, hak mari tu. Hak tak mari lagi malaikat maut ya, kan? Tapi dia jadi orang. Ada riwayat kata 10 orang, ada kata 12, ada kata 13. Baiklah, berapa malaikat, yang pentingnya malaikat mari jumpa Nabi Ibrahim. Wa fi ba'dil athar, dalam setengah daripada asar, wallahu alam, dari sudut kesahihannya, dia kata mereka tu 3 malaikat bentuk manusia dengan rupa pemuda. Mana orang muda yang comel. Tak ada, Nabi Ibrahim pun tak kenal muka, tak kenal. Pasal tu dia duduk mikir dalam hati dia, siapa dia lah. Mana Nabi Ibrahim, Nabi yang hebat pun tak boleh nak kenal juga orang-orang yang pelik-pelik gini kan. Tak tahu siapa. Itulah manusia. Baik. Yang penting bagi kita, bila tamu mari rumah, apa kita nak buat? Tengok Nabi Ibrahim.
faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Kemudian ia masuk kepada ahli rumahnya serta dibawanya keluar seekor anak lembu gemuk yang dipanggang. Allahu Akbar. Meniti ailiu mai ingat ijlin samin ni kan. Dia panggil hanis. Ada riwayat kata hanis. Hanis ni kalau kita pergi ke kedai nasi Arab lah ni, Arab Yaman ni, dia ada satu menu nama dia hanis. Oh sedap. Daging hok dia masuk dah dia buku dalam bekas ni. Lembut lah, lembut. Duk mikir ke kolesterol dengan mikir ke darah tinggi je, kita slow sikit. Kalau tidak berasak kalah. Hanis. Dalam riwayat lain kata Nabi Ibrahim buat mari bi'ijlin hanis, ai mashwi, daging anak lembu yang dibakar. Mana agak kita. Kalau kita ni macam-macam jenis bakar dia. Bakar dalam legging ada, bakar hok jenis musi, piuk-piuk tu ada kan. Ada hok bakar dalam tanah, masuk dalam tanah dia panggil mandi. Macam-macam ada. Mana dia hok mari daging hok anak lembu yang dipanggang, dibakar. Sedap. Habis orang panggil kemuncak lah tu. Pasal itulah dikatakan rumah dia tu rumah terbuka untuk tamu. Sebab tengok orang duduk kejap, mari anak lembu bakar. Cepat tu. Kan? Ada dah dia punya makanan. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Lalu dihidangkannya kepada mereka sambil berkata, ala ta'kulun, silalah makan. Sila makan. Faqarrabahu maknanya makannya tu dibawa ke tempat orang duduk. Ini menjadi adab orang dulu, bawa makannya ke tempat orang. Ada orang kita lah ni, kita kena pergi beratur ambil makanan. Dia panggil buffet, kan? Tidak jadi masalah. Ini semua ni adat wat taqalid. Itu dia panggil terbuka. Satu perkara yang terbuka, yang anjal kita boleh buat. Yang pentingnya ada makanannya, ada cara-caranya sendiri. Cuma bila kita, kalau dulu, sekarang ni pun ada tapi tak ramai dah. Kalau makannya dipanggil hidangan. Satu talam 5 orang kena makan. Cuma tak tahu kadang-kadang kita pergi 2 orang. Akak setala juga. Jadi banyaklah makannya. Dia jenuh kena basuh pinggan banyak kan. Tapi itu lebih orang panggil lebih istimewa sebab dihantar mari depan kita. Ni Nabi Ibrahim kata faqarrabahu ilaihim, Ibrahim bawa pergi. Tak ala ta'kulun, sila makan. Dipersilakan. Itu dia panggil adat. Jangan dia, cuma ada riwayat kata sahabat bagi tahu nuhina anit takalluf lidhaif. Kami dilarang daripada mengada-ngada. Takalluf ni orang panggil susah-susah nak buat jamuan pada tetamu. Tak boleh. Kita buat sekadar yang cukup, memadai dan sederhana, jangan lebih. Ni kadang-kadang kita pergi rumah orang, kita rasa mengada-ngada. Makannya penuh meja. Maaflah ustaz, maaflah tuan, tak ada sedia apa-apa. Maaf apa benda meja penuh ni. Kita duk mikir nak ambil hak mana ni. Itu dia panggil takalluf. Sederhananya kita tahu orang yang akan makan, jemputan kita 10 orang, kita buatlah 2 ekor ayam. Ikan berapa ekor yang sesuai, yang cukup. Tak usah duduk mikir banyak-banyak. Kan? Itu dia panggil adat taqalid. Cuma dalam bab adat ni anak nak sebut sikit lah. Yang pertama, adat buffet ni. Yang pertama para jemaah, para pelajar sekalian, jangan letak pembaziran. Ada setengah orang ni Masya Allah, dia nak ambil nasi kan pinggan polystyrene itu, ambil 3 lapis pinggan nak ambil nasi. Buat berapa? Nasi bukannya panas, siapa nak pegang meletup angin, panas. Sekali anak pergi kenduri di rumah kawan ni, bawa anak kita hak kecil, Ahmad, anak bongsu ni, duduk sebelah. Tiba-tiba ada pak cik mari,
Bawa 3 lapis pinggan tak sebelah dia. Budak ni pelik, dia kata. Dia cuik. Wah, tengok. Kata tanya pak cik tu. Kita nak tanya orang tua ni tak pernah sabar. So budak tanya wakil. Dia tanya pak cik, kenapa 3 pinggan? Pinggan 1 sudah cukup. Tersipu, kesipuan lah pak cik tu. Ditegur oleh budak. Salah ambil. Masya-Allah tabarakallah. Kesian ketua rumah. Pinggan ni sudah dia bukan kita basuh. Campur. Yang mana kita campur 3 pinggan serentak. Pembaziran pertama ambil pinggan banyak. Sama juga dengan gelas. Nak minum air sejuk ya. Apa siapa 2-3 lapis gelas buat apa? Ini pembaziran yang kita tidak pandai dalam budaya masyarakat baru, new normal kata orang ini, iaitulah makan cara buffet. Yang kedua, ambil pula Allah macam tak pernah makan 3 hari 3 malam. Sistem mazhab buffet ni kita boleh je ambil berasa nak lagi, dia ambil lagi kan. Orang tak tegur. Orang yang tengok pun jangan duk kira. Ni setengah 3 kali dah bangun ni. Ni jawab dia balik pinggir atas kepala lagu ni. Jangan duk tegur lah. Biar dia ambil berapa kali punya penting. Tidak ada pembaziran dalam pinggan. Ambil sikit-sikit. Makan ni orang kita tak pernah makan, jangan ambil banyak. Terah dulu, sedap makan. Tak sedap, jangan tambah lagi. Habis tu. Biar alam nonye kata orang pejam mata pun mau ambil berapa. Benda tak biasa kan. Nak try, nak cuba. Silakan cuba, tapi jangan tamak. Allahu akbar. Itu di antara cara-cara. Kemudian cara digunakan oleh Nabi Ibrahim, ala takulun, dia panggil sabilil ardi al muaddab. Cara kita nak perselakan orang makan dengan cara beradab. Dia kata, makan. Pakat mentah darah lah kau. Balik kita. Tu rumah suruh mentah ke darah. Makan ke tak makan agak. Aku balik mentah ke darahnya panggil kan. Makan aku ni pelahak sangat. Ni yang kita tak suka lagi. Tengah duk makan orang mari tak depan. Ustaz. Haji, tambah banyak ni. Tak suruh lah tambah, malu kau orang. Dah lah suara kuat. Angkat je makan ni tak ni. Faqarrabahu ilaih. Letak. Tak usah kata gapo. Dia nak, dia cebok ambil. Dia tak nak, dia tengok saja. Ni ada setengah orang dah pasal jenis paksa dia kok. Nyu ambil, letak dalam pinggan. Kita tak larat nak makan. Ada 3 tempat lagi kenduri. Jangan buat nanya. Naik kolesterol kawan itu sudah tak ada gelak kan. Baiklah. Tiba-tiba Nabi Ibrahim tengok dia orang ni tak makan. Tak makan pula dah. Mungkin dia malaikat mana pada makan. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim. Setelah dilihatnya mereka tidak menjamah makanan itu, maka ia merasa takut dari keadaan mereka melihat kecemasannya. Malaikat tu berkata tengok Ibrahim nampak gelabah ni kan. Mereka pun berkata, mereka tu malaikat lah tu. Janganlah engkau takut wahai Ibrahim, jangan takut. Lalu mereka memberikan berita yang menggembirakan kepadanya. Wa basyaruhu, tanda ni pelajar. Basyaruhu bighulamin alim. Lalu mereka memberi khabar gembira kepadanya bahawa ia akan beroleh seorang anak yang alim, yang berilmu pengetahuan. Anakmu nanti akan jadi intelek, akan jadi orang alim yang hebat. Tetamu yakni anaknya yang kedua, iaitu Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Seperti yang disebut pada ayat 7 dalam surah Hud. Mak dia nama Sarah. Ishaq ni mari daripada Sarah. Nabi Ismail, mak dia siapa? Hajar kan. Hak ni Sarah ni mak hak tua. Bila dengar lagu ni, bi ghulamin alim, bini dia terkejut lalu. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Allah. Mendengar berita yang menggembirakan itu, makcik Sarah ni duduk dapur.
Dengar malaikat kata mau boleh anak, berlari kawan itu mari. Maka datanglah isterinya sambil menjerit kehairanan, lalu menepuk mukanya. Seraya berkata, ajuzun aqim, aku sudah tua, lagi mandul, bagaimana aku dapat anak ni? Pelik bobokmu ni, dah lah makan tidak. Orang akak anak lembu panggil tak makan. Hari tak bagi tahu aku boleh anak pula dah. Macam mana awak ni? Tengok dalam surah Az-Zariyat ni Allah kata apa? Ghulamin alim. Ghulamin alim. Dalam surah As-Saffat, fabasyarnahu bighulamin halim, dengan ha. Kata ulama tafsir kata ayat yang pertama, ayat kita ni ghulamin alim Ishaq. Dalam surah As-Saffat 1 fabasyaruhu bighulamin halim, iaitu Ismail alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam. Dua kali malaikat mari, sekali ghulamin alim iaitu Ishaq, sekali lagi bighulamin halim Ismail. Ismail ni seorang sangat halim, sangat lemah lembut dia ni. Sebab apa? Kan dia tak nak berlaku ayah dia. Ayah nak sembelih dia pun tak apa. Allahu akbar. Apa yang berlaku kepada Sarah biasalah dah. Dan orang panggil tidak adalah. Dia ni kata dia mandul, tua dah. Tak ada anak. Pasal itulah dia beri hadiah Hajar tu kepada Nabi Ibrahim. Dia kata orang tua ni kalau boleh hak muda, boleh anak kot. Pasal itulah orang-orang perempuan ni, kalau tok ayah dia mengamuk nak kahwin lain, pergi cari hak pece-pece juga, bui hak muda. Kilik anak bosu, jawab dia ni. Jangan main. Kan? Mana akhir kali dia boleh dua anak. Allah Taala sebut ini bi ghulamin alim. Dia tak kata ghulamin jamil, anak hak comel atau anak hak tinggi. Dia kata alim. Itu menyebutnya sifat. Kita ni kadang-kadang tuai rupa comel, perangai huduh tak ada apa. Ada katanya perangai huduh, kan? Perangai tak apa ni, maaf. Perangai huduh tuai comel, tak ada nilai. Ada kalanya tuanya biasa-biasa je, tapi akhlaknya baik, berebut orang nak buat menantu. Betul tak? Kata dia orang ahli motivasi kata, wanita, orang perempuan sanggup sabar dengan suami yang tak comel, tapi mereka tak sabar dengan suami yang jahat. Tak lagi. Allahu akbar. Berita terakhir yang kita terima hari ni, 2-3 hari ni, suami katanya jeruk tekuk isteri dia, mati tinggal dalam kereta. Allahu alam. Polis masih siasat, kita serahlah kepada polis, jangan duk tuduh tak tukar. Tapi wanita ni mati tercekik. Dia ambil kain tuduh ni reka. Mari jangan pula ada geng liberal kata, "Oh tak ni orang ni ya kita tak sepakat tuduh ni." Pula. Jangan duk kacau. Allahu akbar. Ada ulamin halim, ulamin alim, dua. Maknanya mari isteri dia Sarah ni berlari mari. Apa ni orang tua ni? Apa ni? Kan dalam surah Hud dia kata apa? Ya wailata aalidu wa ana ajuz. Ya wailata aalidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Aku boleh anak, aku tua. Suami kita pula tok syekh, tok ayah boleh anak. Dia kata ini biasa orang perempuan adat dia. Kalau pelihara pum katak muka, itu dia panggil adat. Kebiasa orang perempuan begitulah, garu kepala ke tak? Pelik apanya? Inna hadza la syai'un ajib. Pelik ni, mari mana pula 2-3 orang ni? Mari mana pula buat-buatmu ni? Mari anak aku pula dah. Orang tua. Habis. Bola duduk mikir peliknya, malaikat pun dah dia kenal dah malaikat, dia tak pelik dah lah. Tak makan, boleh bawa berita pelik sebab dia tu malaikat, memang mereka pelik. Malaikat pun respon lah supaya menenangkan keadaan siapa dia? Keadaan Sarah.
Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, kami hanya menyampaikan saja, ini perintah Allah, aku bagi tahu je. Sesungguhnya dialah yang amat bijaksana lagi amat mengetahui. Mutasaddir cakap banyaklah, kalau dikuasa Allah Ta'ala, dia boleh buat benda yang keluar daripada kamus kehidupan biasa, boleh. Orang tua boleh beranak, kan? Makcik tua mandu boleh anak, boleh apa. Habislah kita tanda pada pelajar ayat yang ke-31 tu bermulalah juzuk yang ke-27. Tanda dalam Quran kita ayat 31 bermula juzuk yang ke-27. Apa ni? Nabi Ibrahim pun tanyalah tujuan mereka mari buat apa. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim bertanya, Ibrahim bertanyakan, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim bertanya, apakah lagi tugas penting kamu? Apa lagi tugas pentingmu? Mari nak cerita apa dengan aku ni? Wahai utusan Tuhan, lain pada nak beritahu aku boleh anak, apa lagi cerita? Nabi Ibrahim tanya ni. Dalam apa ni? Dalam ayat surah lain Allah kata, zahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atu busyra. Hilanglah Ibrahim rasa takut, mari berita gembira. Ibrahim pun tanya dia, mu ada cerita apa ni? Ada program apa sebenarnya? Malaikat berjawab, qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada suatu kaum yang berdosa untuk membinasakan mereka. Mujrimin, siapa dia ni? Tengok nota di bawah. Selain daripada datang menyampaikan berita yang menggembirakan itu, mereka juga diutus untuk membinasakan suatu kaum yang berdosa, iaitulah kaum Nabi Lut yang duduk. Nabi Lut ni dia lah beriman dengan Nabi Ibrahim, anak saudara dia katanya. Dia Sarah, Lut, tiga orang tu ada. Jadi Allah Ta'ala gambarkan mujrimin di sini, penjahat ni, orang jahat di sini. Siapa dia? Tiga. Penjahat yang paling besar sekali syirik, kemudian mendustai para rasul, dia melakukan fahisyah, LGBT, duk main jata sama jata. Mereka juga bersifat al-udwani wal baghi, menentang dakwah Nabi Ibrahim AS. Baik, gapo dia hukum yang ke atas mereka? Linursila alaihim hijaratan min tin, supaya kami menimpakan mereka dengan batu-batu dari tanah yang dibakar. Allahu Akbar. Kita tengok dalam surah Hud ayat 82 yang telah kita bincang panjang dulu. Musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin. Batu-batu itu ditandakan di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas dalam keingkaran. Batu ni berlagu mana batu? Allah Ta'ala dah tahunya, kan? Katanya tanda musawwamatan ni. Musawwamah bermakna mu'allamah. Batu tu ada nama seorang-seorang. Batu ni akan dilontar ke dia ni. Kan main. Ataupun ada nama seorang-seorang, ada kata musawwamatan, dia hantar daripada arahan Allah Azza wa Jalla lil musrifin, bagi orang yang melampau dalam kehidupan. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Setelah sampai utusan kami ke tempat itu, dia panggil Qura Sadum. Sadum tu duk mana? Tanda pelajar-pelajar, di laut mati sekarang. Laut mati tu, itulah bumi yang kena balik. Nama dia Qura Sadum.
Orang putih kata sodomi. Bahasa jadi tebuk kat belakang ni. Sodomi, Qura Sadum, ambil daripada nama kampung tu. Ha ni. Mai ke buat Sadum. Setelah sampai usaha kami ke tempat itu, kampung Sadum tadi, kami perintahkan mereka keluarkan orang-orang yang telah beriman yang tinggal padanya. Gi ayak ke Lut, mu keluar malam ni juga. Pagi esok bumi akan dibalik. Nabi Lut keluarlah orang-orang yang beriman dengan dia lari. Illam ra'atahu, bini dia. Tak ada arah nak buat. Dalam surah Tahrim kita dah bincang dua bini Nabi yang derhaka, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Na'udzubillah. Kemudian keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal padanya. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Sesudah diperiksa maka utusan kami tidak mendapati padanya melainkan sebuah rumah sahaja yang ada padanya ada penduduknya dari orang-orang Islam yang beriman kepada Nabi Lut. Allahu akbar. Fama wajadna ay akhrajna man kana fil qaryah Qura Sadum, kan? Jadi keluarga Nabi Lut kecuali bini dia. Nak kata apa? Dia telah khianat dari sudut akidahnya. Dia tidak khianat dari sudut keturunan, zina dengan orang lain tidak. Kalau tidak nanya dengan Nabi Lut, takkanlah bini dia jadi dayus, kan? وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. Dan kami tinggalkan di negeri itu timbunan batu-batu yang telah menghujani dan membinasakan mereka sebagai tanda yang mendatangkan keinsafan bagi orang yang sedia takut kepada azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Masya Allah. Habislah. Patutnya orang pergi sana kena pakat mikir belaka, jangan tak mikir. Habislah cerita Nabi Ibrahim dan juga binasanya kaum Lut, kecuali pengikut-pengikut Nabi Lut yang selamat. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita bermula daripada kisah Nabi Musa AS dan Nabi-Nabi yang lain, insyaAllah. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.